Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033. Berikut adalah merupakan penerangan bagi kuliah keempat, bahagian 1, tajuk perakaunan untuk overhead, mulai dari slide 1 sehingga slide 19. Antara objektif bahagian 1 ini ialah memahami kos-kos overhead. Apakah yang dimaksudkan dengan kos-kos overhead? Membezakan di antara jabatan sokongan dan jabatan pengeluaran, dari segi kepentingannya, dari segi peranannya. Menjelaskan sebab mengapa kos sokongan mesti dialokasikan kepada jabatan pengeluaran. Kos-kos jabatan sokongan ini mesti kita alokasikan kepada jabatan pengeluaran. So kita akan cuba kajilah kenapa pentingnya begitu. Okey, untuk objektif yang keempat, kelima dan keenam kita akan buat pada bahagian kedua nanti. Okey. Pengekosan overhead. So, overhead perkilangan. Apa dia overhead perkilangan? Kita dah pun mendefinisikannya di dalam kuliah konsep-konsep kos. Jadi, di sini kita akan zoom in dengan lebih detail lagi pemahaman kita berkenaan dengan pengekosan overhead. So, kita tahu bahawa overhead overhead kita ada dua. Satu adalah overhead perkilangan dan satu lagi adalah overhead bukan perkilangan. So, overhead perkilangan adalah merupakan kos-kos yang tak langsung yang dilibatkan dalam pengeluaran produk. Iaitu yang terlibat dalam proses perkilangan ataupun persekitaran perkilangan. Dan tujuan kilang tersebut adalah untuk menghasilkan produk. Maka overhead perkilangan adalah merupakan sebahagian daripada kos produk, selain daripada bahan langsung dan buruh langsung. So, overhead yang kedua adalah overhead bukan perkilangan. Itu adalah dalam kategori luar pada perkilangan seperti jabatan jualan, jabatan pentadbiran dan sebagainya. Alright. So, penekanan terhadap kos langsung ni adalah penting. Jadi bila kita bercakap tentang tak langsung dengan apa? Tak langsung dengan produk. Maksudnya kita kos overhead perkilangan ini tidak boleh dikesan secara langsung dengan produk. Sebagai contoh, kita ada mesin untuk blend jus. Dalam kilang tersebut, kita ada kilang apple, kilang orange, kilang nenas. Mesin yang sama digunakan untuk blend produk-produk tiga yang berbeza ini tadi. Jadi untuk kita nak charge susut nilai mesin tersebut kepada penghasilan jus apple, kepada setiap unit jus orange, setiap unit jus nenas, itu sukar untuk dilakukan sebab dia tidak mempunyai perkaitan secara langsung, especially bila mana ianya dikongsi untuk menghasilkan beberapa produk sekaligus begitu. Okey, berbeza seperti bahan langsung sebab kita tahu bahan langsung tu keperluan dia adalah untuk menghasilkan satu-satu produk khas dan kita boleh capture, kita boleh trace balik berapakah unit bahan mentah yang diguna pakai. So contohnya bila kita nak buat jus nenas, kita dah tahu dah buah kita tak pakai buah apple untuk buat jus nenas. Jadi kita tahulah buah apple adalah untuk jus apple. So itu maknanya kita trace directly lah tu, kita kesan secara langsung. So kalau kita tahu buah apple adalah untuk jus apple, kita juga tahu berapa biji buah apple yang akan digunakan untuk katakan satu tong jus apple. Okey. Dan kita juga dapat keep track berapakah kos bahan mentah, yakni kos buah-buah apple yang digunakan untuk menghasilkan jus apple itu tadi. So sama jugalah, nenas untuk jus nenas, orange untuk jus orange. Tapi kalau overhead tak boleh. Overhead dia merupakan umum.
Ya, jadi salah satu contoh overhead perkilangan bahan tapi paku. Ya, so paku yang sama digunakan untuk meja, paku yang sama digunakan untuk kerusi, paku yang sama digunakan untuk lain-lain perabot, dan nilai paku tu terlalu kecil. Ya, dan jadi kita katakan bahawa tidak memberikan apa-apa manfaat untuk kita nak bilang ya berapa sebenarnya unit paku yang diguna pakai untuk setiap produk-produk tersebut. Ya, dan dibandingkan pula paku dengan nilai bahan mentah lain yang bahan mentah utama yang kita gunakan, memang jauh berbeza lah. Ya, jadi oleh kerana itu paku tergolong di dalam overhead perkilangan dan dianggap sebagai kos-kos yang tidak langsung. Yakni kos-kos yang tidak boleh ataupun kos-kos yang tidak perlu kita nak kesan secara langsung ya dengan produk yang kita keluarkan. Alright. Jadi kita katakan di sini ia tidak dapat dikesan secara langsung. Kadang-kadang dia boleh dikesan. Contohnya macam paku tadi. Boleh kita nak kira berapa bilangan paku yang kita gunakan untuk pasang kerusi, untuk pasang sebuah meja, untuk pasang sebuah almari. Boleh, bukannya tak boleh. Jadi kita boleh kesan. Namun begitu, kita tak perlu mengesan ya, sebab nilainya terlalu kecil. Ya, dan manfaat daripada pengukuran ya accurate yang kita nak tepat sangat tu tadi, manfaatnya tak ada pun, ya minimal kalau ada sekalipun, jadi tak perlu. Dan lain-lain overhead, kita tengok contoh ya. Seperti saya dah cerita bahan tak langsung ya, macam paku tadi. Okey, buruh tak langsung seperti penyelia. Penyelia dia masuk kilang ya, dia supervise 1 hour untuk pengeluaran jus apple. Kemudian dia keluar pula ya, pergi tengok pula jus nenas ya, pergi tengok pula jus orange ya. Jadi dia tidak, satunya memang dia tidak hands on lah ya, dia tidak langsung terlibat dalam mengupas ke memblend ke, dia cuma supervise saja. Dan kadang-kadang masa yang dia supervise tu berbeza-beza. Ada kadang-kadang dia masuk sejam, ya, kadang-kadang dia masuk 30 minit, kadang-kadang bergantung pada keperluan. Kalau ada keperluan terdesak, maka mungkin dia masuk lama sikit. Begitulah. Okey, jadi bila kita lihat begitu, seolah-olah hubung kait di antara penyelia, yakni buruh tak langsung tadi tu, dengan produk tu memang tak langsung lah. Maka dengan itu, kalau hubungan fizikalnya pun dah tak langsung, apatah lagi kosnya. Especially buruh tak langsung ni biasanya dibayar berdasarkan pada gaji tetap bulanan. Ya, bila gaji tetap bulanan, jadi kalaulah produk yang dikeluarkan tu sedikit ke, produk yang dikeluarkan tu banyak ke, ya, kos buruh tak langsung ni mungkin sama kalau sifat pembayaran upahnya adalah secara tetap. So itu juga ya menunjukkan bahawa hubungan di antara kos buruh langsung dengan produk ya tidak ada, ya tidak wujud. Ya, kos maknanya hubungan langsung itu tadi ya. Okey, sewa kilang. Sewa kilang pun sama jugalah ya, kita sewa kilang secara bulanan, dan amount yang kita berbayar ya, yang dah kita ikat kontrak untuk bayar kepada pemilik kilang tersebut adalah sama. So contohnya kita bayar 10,000 setiap bulan. So 10,000 setiap bulan lah. Kalaulah ada bulan-bulan yang kita tidak melakukan pengeluaran sekalipun, kita masih ya mempunyai obligasi untuk membayar sewa kilang kita. Jadi hubungan langsung ya di antara produk tu tidak ada. So walaupun ada produk, kosnya mungkin ada juga. Kalau dan amount dia sama. Kalau tak ada produk, kosnya pun ada juga. Ya, jadi tak ada beza. So hubungan tidak langsung. Okey, kos tak langsung. Okey, belanja susut nilai mesin kilang pun sama juga, saya dah sebut tadi. So mesin kilang ni ya digunakan untuk blend ya ketiga-tiga jenis produk. Ya, jus nenas, jus apple, ya, jus orange dan sebagainya. Jadi bermakna spesifik ya hubungan langsung tu tidak wujud di situ. Maka belanja susut nilai juga akan dianggap sebagai overhead perkilangan. Gaji pengurus kilang lagilah, dia berkait dengan perkilangan. Semua ni dilibatkan dalam persekitaran perkilangan. Itu sebab dia merupakan kos produk. Ya, oleh kerana dia berlaku dia adalah untuk sustain perkilangan. Ya, untuk membolehkan operasi perkilangan itu diteruskan. Maka dengan itu dia menjadi kos produk
ataupun kos perkilangan ataupun kos pengeluaran ataupun kos keluaran. Samalah tu semua tu. Ya, it's a product cost. Okey, tapi hubungan dia. Kalau hubungannya langsung, dia menjadi kos produk langsung. Kalau hubungan dia tak langsung, maka dia jadi kos produk tidak langsung. Kos produk tidak langsung ini dikenali sebagai overhead perkilangan sebab dia kos produk. Tapi dia tidak langsung, maka dia jadi overhead perkilangan. Okay. So gaji buruh pengurus kilang lagilah. Ya, tak ada kaitan dengan produk-produk. Maknanya hubungan langsung tu tak ada. Ada kaitan dengan kilang, ada kaitan dengan produk, tapi hubungannya tidak langsung. Ya. Okey, cukai harta. Tapi kena make sure cukai harta tu adalah cukai harta yang bersangkutan dengan kilang. Contohnya harta bangunan kilang. Insurans berkaitan dengan perkilangan juga. So, kalaulah cukai harta ataupun insurans yang berkaitan dengan bangunan pejabat pentadbiran, maka itu adalah cost overhead juga. Tetapi cost overhead bukan perkilangan. So, overhead bukan perkilangan adalah kos tempoh. Overhead, kos perkilangan adalah kos produk. Okay. So, harap dah jelas kat situ. So, ni contoh-contoh ni adalah lagi so, harap pelajar cari-carilah contoh lain supaya lebih jelas. Okey. Perlunya overhead diagihkan kepada produk. So, untuk mengira kos produk, kita perlu mencampurkan apa? Bahan langsung, yakni kos langsung, buruh langsung, juga kos produk langsung. Dan kita juga kena campurkan dengan kos-kos produk yang tidak langsung, yakni overhead kilang. Okay, so bila kita dah campur ketiga-tiga ni, maka bolehlah kita nak mengira kos produk, kita nak mengira nilai inventory akhir seunit, jumlah inventory akhir, maknanya nilai kos inventory akhir seunit darabkan dengan unit inventory akhir yang tinggal. So dapatlah the inventory value at the end of the period. So inventory value at the end of the period ni, so kita boleh menentukan nilai inventory akhir, kos barang dijual dan sebagainya. Kita juga memerlukan pengiraan kos produk untuk tujuan peletakan harga, untuk memastikan bahawa harga tersebut dapat menampung segala kos yang terlibat. So, kalaulah maknanya kos produk itu sendiri pun sudah tinggi, maka harga jualan juga haruslah tinggilah, sebab bukan sahaja nak menampung kos-kos produk, tetapi juga perlu tampung kos-kos tempoh yang lain. Dan bolehlah kita nak mengira sama ada sesuatu produk yang kita keluarkan, jus apple, untung tak? Jus nanas, untung tak? Sebab kalau kita tidak ada data-data kos, kita tidak ada pengiraan kos produk, macam mana kita nak tahu sama ada sesuatu produk itu menguntungkan ataupun tidak kalau kita jual. Okay. So, tiga-tiga ni penting. Okay. Bagaimana kos overhead patut diagihkan? Alright. Okay, now kita sebut perkataan agih sebab cost overhead ni kita jumlahkan sebab item overhead ni banyak. So kalau kita tengok contoh tadi pun kita ada banyak item overhead. Kita ada buruh tak langsung, kita ada bahan tak langsung, kita ada susut nilai mesin, kita ada gaji pengurus kilang, kita ada insurans kilang, kita ada mungkin gaji pegawai ataupun pegawai keselamatan yang menjaga keselamatan kilang, utility kilang. So semua tu adalah merupakan kos-kos tak langsung. Jadi itemnya banyak. Kita nak buat satu nak charge kepada produk susah. Jadi kita akan campurkan dan kita akan mengalokasikannya kepada produk. Dan satunya dia sukar dikesan, maka perlu dialokasi. Bila kita nak alokasi, kita akan menggunakan asas-asas tertentu lah, dan asas ini dinamakan sebagai asas pengagihan. So apakah basis yang kita gunakan untuk mengagihkan kos-kos overhead yang kita gunakan ini? So nanti kita akan tengok contohnya adalah seperti kos buruh langsung. Kos maknanya kita akan agihkan berasaskan kepada kos buruh langsung. So kalaulah kita ada 100,000 kos overhead yang terkumpul, kos overhead kilang yang terkumpul, jadi kita kena find out lah jus apple berapakah kos overheadnya, jus nanas berapa kos overheadnya.
Jus orange berapakah cost overheadnya. Jadi kita akan prorate-kan jumlah cost overhead tu berdasarkan kepada peratusan kos buruh langsung untuk setiap lini produk tadi. Samalah juga jam buruh langsung. So, berapakah jam buruh langsung yang diguna? Ya, so maknanya contohnya kalau jam buruh langsung yang diguna oleh jus apple adalah 3,000. Yang diguna oleh jus orange 3,000 juga. Yang diguna tu dah 6,000 ya. So yang diguna oleh katakan jus nenas adalah 4,000. So total jam buruh langsung adalah 10,000. Dan kalaulah cost overhead kita adalah 100,000, kita akan apportion lah. Kalau jus apple, maknanya 3,000 jam buruh langsung bahagi dengan 10,000 jam buruh langsung darab dengan 100,000 cost overhead. So kita akan dapatlah jumlah cost overhead yang kita dah allocate ya, spesifik untuk pengeluaran jus apple. So, kalau untuk jus nenas tadi kita kata kita guna 4,000 jam buruh langsung. Jadi pengagihannya nisbah pengagihannya will be 4,000 jam buruh langsung bahagi dengan jumlah jam buruh langsung yang terlibat dalam kilang tu tadi. Okey, dan kita akan darab dengan 100,000. So nisbah pengagihan berbeza. Jadi nisbah pengagihan tu bergantung kepada asas-asas pengagihan yang kita guna. So kita dapatkan jumlah asas pengagihan. So nanti kita akan tengoklah jalan kira. Okey. Now, bila kita buat ya, dia dipanggil arbitrary allocation ya. So allocation itu tadi kita boleh pilih asas mana. Tapi asas-asas itu adalah merupakan kos langsung. Kos langsung ni biasanya adalah merupakan kos yang selari dengan volume. Maksud kos yang selari dengan volume ni apa? Kos buruh langsung. Kos buruh langsung akan meningkat bila volume meningkat. Betul? Ya, jam buruh langsung juga akan meningkat bila volume meningkat. Jam mesin langsung juga akan meningkat bila volume meningkat. Kos buruh langsung pun sama. Kos buruh langsung juga akan meningkat bila volume meningkat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kos-kos yang selari dengan volume. So satu lagi adalah merupakan cost overhead. Ya, cost overhead kita katakan sebagai cost produk, cost overhead kilang lah. Ya, cost produk. Jadi kita kena find out ya berapakah peratus cost overhead tersebut. So kalaulah maknanya keseluruhan kos produk itu terdiri daripada let's say 50% bahan langsung. Okay. 40% buruh langsung. So 50 plus 40 dah 90. So tinggal 10% saja adalah merupakan cost overhead kilang. So jadi bermakna peratus cost overhead kilang tu adalah kecil. Jadi bila peratus overhead kilang tu adalah kecil, kita agihkan pula dengan asas-asas yang selari dengan volume, mengandaikan bahawa kalau volume dia tinggi, maka cost overhead dia tinggi. Kalau volume dia rendah, maka cost overhead kilang dia rendah. Itu andaian kita. Sebenarnya dia tidak betul. Kita tahu bahawa terdapat kos-kos tetap. Contohnya macam sewa kilang. Ya. Bila tidak ada pengeluaran sekalipun, kos sewa kilang kena bayar juga. Jadi tidak selari dengan volume. But dalam kaedah yang kita gunakan ini, kita nak simplify, ya, kita nak buat estimation. Kita simplify estimation dengan syarat peratus cost overhead dia kecil. Jadi memanglah tidak tepat. Tapi walaupun tidak tepat pengiraan cost overhead yang diagihkan kepada produk-produk tersebut, tapi ketidaktepatan tu adalah kecil. Kenapa ketidaktepatan tu adalah kecil? Kerana cost overhead yang kita agihkan, contoh yang saya bagi tadi, hanyalah 10%. So pengiraan cost produk kita tak tepat, tapi 10% je. Tapi 90% lagi tepat. Sebab 50% tadi adalah kos bahan langsung. Kos bahan langsung kita akan trace directly. Kita find out berapa buah apple yang kita gunakan dan sebagainya. Buruh langsung pun sama juga. Kita katakan tadi 40% adalah kos buruh langsung. Pun kita trace directly. Kita find out siapa, Ahmad ke, Mutu ke, Acong ke yang terlibat dalam pemprosesan jus apple itu tadi. Berapa jam Ahmad kerja? Berapa jam Mutu kerja? Berapa jam Acong kerja? Semua kita akan trace directly. Jadi tepat pengiraan kita. So bahan langsung tepat, buruh langsung tepat. Yang tak tepat sikit je, which is overhead
perkilangan. So tak apalah, okey je lah. Bolehlah kita gunakan untuk pengiraan kos produk, peletakan harga dan pengiraan because kita perlu tahu kos overhead ni cepat supaya kita boleh membuat keputusan. Nak tunggu actual, nak increase ketepatan, manfaatnya pun tak banyak mana, malah lebih merugikan dari segi waktu, dari segi kos nak mencari data-data dan sebagainya. So jadi kita tak buatlah. Kita normally kita akan campurkan saja item-item overhead ni. At best kita akan bezakan mana cost overhead berubah, mana cost overhead tetap. Itu at best lah, that's what we do. But in most cases we will total up everything. Alright, to simplify things. Okay, that is about overhead allocation. Cara kita mengagihkan overhead. Nanti kita akan tengok jalan. Okay. Slide ni kita dah tengok sebelum ni, jadi saya simplify saja. So kita ada pengumpulan kos, pengukuran kos, kita ada peruntukan kos. Sekarang ni kita nak ukur kos lah. So kita ada bahan langsung. Bahan langsung ni memang kos-kos langsung. So kita akan trace directly nanti. So kita ada buruh langsung. Contoh pemasang dan penyiap. Okay, dan kita ada overhead. Overhead ni adalah overhead kilang. Overhead kilang. So kita ada susut nilai kilang, utility kilang, cukai harta kilang dan lain-lain kos kilang. So semua ni kita akan charge kepada cost object. So andaikan kita ada dua cost object, jus apple, jus nenas. So kita akan trace lah directly. Apple untuk jus apple, buah nenas untuk jus nenas. Buruh langsung pun sama juga, kita find out. Yang membancuhnya, mungkin Ahmad membancuh kos produk 3 jam, membancuh kos produk apple 3 jam, membancuh kos produk nenas 4 jam. So kita trace lah, so upah dia berapa. So kita dah tahu dah jam kerja dan juga kos buruh langsung yang terlibat untuk kedua-dua produk ini. Dan of course overhead. Tapi overhead kita tak boleh kesan secara langsung, overhead kilang ni. Jadi overhead kilang ni kita kena agihkan. So kita akan tengok cara-cara untuk kita mengagihkan kos overhead kilang kepada produk-produk, iaitu kos objek lah. Tujuan kita mengira kos. Okay, ini to simplify apa yang saya ceritakan tadi lah. So kita ada, so kita akan buat alokasi kos dan pengesanan langsung. So alokasi kos kita akan tengok, kita akan buat untuk kos-kos tak langsung lah. Yang pengesanan langsung hanyalah untuk kos-kos langsung. So in English, cost allocations and cost tracing. So in English pun kena faham juga all these terminologies yang bakal kita guna. Okay, so contoh direct cost. Apa dia direct cost? Seperti bahan langsung dan juga buruh langsung. So all this kita akan trace directly. Maknanya kita akan cost trace. Kita akan trace the cost directly. Trace kepada apa? Kita akan trace kepada cost object lah. So contoh tadi kita ada produk. Produk adalah contoh cost object. Okay. Tapi kalau kita nak trace kepada aktiviti pun boleh juga. So aktiviti jadi cost object. Kita nak trace kepada proses pun boleh juga. So proses jadi cost object. Kita nak trace kepada projek tertentu. Projek membuat jalan pun boleh juga. So projek membuat jalan tu adalah cost object. Okay. And then we have indirect cost. So apa dia indirect cost? So kita ada bahan langsung. Bahan tak langsung, buruh tak langsung. Kita juga ada kos-kos tak langsung dalam persekitaran perkilangan yang lain. Yang ini kita akan allocate. Kita tak boleh trace directly. Kita kena allocate. Sebab apa kita tak boleh trace directly? Sebab hubungan langsung di antara kos tidak langsung dengan produk tu tidak ada. Dan cara kita nak allocate, kita ada dua sistem yang boleh kita gunakan. Satu adalah traditional cost system. Traditional cost system ni yang saya explain tadi. Iaitu kita akan mengagihkan menggunakan asas-asas yang selari dengan volume. So overhead kilang ini akan diagihkan berdasarkan kepada asas-asas yang selari dengan volume. Seperti kos buruh langsung, jam buruh langsung, jam mesin langsung, kos bahan langsung. Semua ni adalah asas yang sifatnya selari dengan volume. Walaupun ada di dalamnya kos tetap, kita andaikan dia selari dengan volume juga. Itu sebab dia menghasilkan ketidaktepatan. Tapi kita kata tak tepat pun tak apa. Asalkan peratus kos overhead adalah kecil berbanding dengan keseluruhan kos-kos produk.
yang lain. Ya. Okey. Kaedah yang kedua untuk kita mengalokasikan kos-kos overhead perkilangan ini dinamakan sebagai ABC system. A, activity, B, based, C, costing. So, activity based costing system. Ya, so in Malay, sistem pengekosan berasaskan aktiviti. So, dalam sistem pengekosan berasaskan aktiviti ni, kita akan agihkan produk berasaskan aktiviti. Kita akan kenal pasti aktiviti-aktiviti yang dilibatkan untuk menghasilkan setiap produk. Ya, kemudian kita akan menentukan apakah penggerak kos ya, bagi setiap aktiviti tersebut. Okay, so the detail of ABC kita akan buat di dalam kuliah 5 dan 6 nanti. Okay, so kita KIB ABC, kita akan fokus kepada traditional costing system terlebih dahulu. Alright. Okay, so kalau kita lihat ya dari segi allocation, so maknanya cara bagaimana kita kumpul kos ya, kita kira kos kepada kos produk. So accumulation of cost ya to a product. Ini ejaan Melayu pula. Okay, tak apa. Alright, direct material. Trace directly to each product. Saya dah cerita tadi. Ya. Buah apple untuk jus apple. Okay. Direct labor pun sama juga. Trace ya kepada jus apple tadi. So kita kena find out lah Ahmad. Oh, Ahmad terlibat dalam mengupas kulit buah apple. Ya, so kena find out lah berapa jam kerja ya Ahmad telah menyumbang ya terhadap produk jus apple ni tadi. Dan berapakah kadar upahnya. Itu maknanya kita trace directly. Okay. Tetapi kalau manufacturing overhead ya, overhead perkilangan tak boleh, kita akan agihkan kepada produk. Dan cara kita agihkan kepada produk menggunakan asas-asas tadilah. Ya, dan pengiraan asas-asas tadi, aplikasi kepada asas tadi dinamakan sebagai overhead yang akan kita aplikasikan kepada produk. Ya, kita akan allocate. It's known as applied overhead. So kita akan apply to each job. Ya, ataupun kalau job ni adalah cost object, job lah. Kalau produk sebagai cost object, produk lah. Ya. So kita akan apply to each product ataupun each job using a predetermined rate. Ya, kadar pratentu. Nama pun kadar pratentu. Pratentu tu makna apa? Prabaya. Ya, so ataupun so maknanya prabaya tu maknanya prabaya ya, pratentu. Kita dah tentukan lebih awal. Ya, so macam you punya prepaid phone lah. Ya. So prepaid phone bagi mereka yang guna prepaid dah bayar in advance. So sama juga dalam kes ni, kita dah kira in advance kadar overhead yang akan kita charge kepada yang kita akan apply ya kepada produk, ataupun kita akan kira kadar overhead dan charge kepada produk. Okay. Right. Kita nak memahami cost overhead perkilangan dengan lebih dekat. Ya, zoom in. Okay, baca saya baca dan saya explain. Cabaran paling hebat dalam pengukuran kos produk ialah menentukan amount overhead yang terlibat dalam pengeluaran. Tu cabaran paling hebat. Sebab kalau apple, senang je. Ya, beli buah apple dah tahu dah harga buah apple berapa. Immediately dah tahu. Ya, apple yang kita guna pun kita dah tahu dah berapa biji, berapa kilo. Ya. So kita tahulah jumlah kos apple yang kita libatkan dalam pengeluaran harian tu. Dah tahu dah. Tak ada masalah. Okay, tapi bila sampai kepada overhead ni susah. Itemnya dah lah banyak. Lepas tu setengah tu kita tak tahu pun berapa kosnya. Contohnya electricity. Ya, kita nak kira kos produk untuk bulan Januari. Tapi bil elektriknya sampai ya bulan Februari. So maknanya bulan Januari nak kira macam mana bil utility kilang. Sebab bil elektrik pun tak dapat lagi. Nampak ya? Itu dari segi data ya, yang mungkin kita belum dapat lagi. Dah lah itemnya banyak. Ya. Walaupun ada item yang kita dah dapat, contohnya paku, kita dah beli in advance. So kita tahulah kos paku. Ya, tapi masalahnya dia terlalu banyak, kecil-kecil ya, dan very insignificant. So kita plus A plus B plus item C plus belanja C plus D ya, so campur semua, so banyak item dia dan sifat-sifat mereka item-item ini berbeza-beza. Okey. Itu masalah pertama. Kedua, pelbagai elemen kos
Ya, yang saya cakap tadi tu elemen cost, item-item cost tu banyak. Okey, point yang kedua adalah dari segi penggerak kos itu sendiri berbeza-beza. Apa yang menyebabkan, contohnya kalau kita tengok elektrik, ya, elektrik. Dia digerakkan oleh jam kilowatt, jadi ukurannya pun situ dah berbeza. Ya, air mungkin digerakkan oleh liter ataupun gallon, whatever lah, ya. And then setting up, ya, setting up a machine. Contohnya kita nak biasa kan photostat. So bila kita nak photostat, kita tak boleh on machine je terus photostat. Kita kena panaskan dulu, make sure that everything dah okay. Toner semua cukup, kertas pun cukup. Tu semua set up lah. Ya. Jadi setting up ni kita tak produce pun lagi, kita tak print pun lagi. Tapi kita dah libatkan cost. Ya. Jadi lagi kerap kita kena set up, maka lagi tinggilah costnya. Jadi cost setting up ni adalah contoh setting up a machine, ya, dalam kilang adalah merupakan contoh overhead kilang. Ya, digerakkan oleh bilangan persediaan. And then R&D, ya, research and development yang kita lakukan dalam kilang. Kita guna, ya, computer apps, ya, CAD/CAM, remember, ya. So kita ada CAD/CAM, ya, computer aided manufacturing, computer aided design. So banyak kita menggunakan komputer. So of course, ya, yang menggerakkan selain daripada researcher itu sendiri, bil elektrik dan sebagainya, jam komputer, ya, mungkin memainkan peranan mengukur aktiviti research and development that has been done. Alright. So macam-macam lah masalah kita, ya, dari segi overhead. Okay. So masih lagi tentang masalah, ya, to zoom in overhead, ya. So sekarang ni kita nak tengok dari segi kalau kita nak guna overhead sebenar, ya, masalah pengiraan kos produk menggunakan overhead sebenar. Kenapa kita nak allocate? Kenapa kita nak kira kadar overhead? Kenapa kita nak tentukan lebih awal? So kalau kadar tu kita tentukan lebih awal, bermakna kita tidak menggunakan overhead sebenar. Kenapa tak nak guna overhead sebenar? Sebab ada masalah. So masalahnya ialah, ya, so overhead sebenar lambat diperolehi, saya dah cerita tadi, ya, bil elektrik, ya, lambat, ya, hanya diperolehi beberapa minggu selepas ianya dilibatkan. Ini akan melambatkan pengiraan kos produk, jelaskan. Okey. Sesetengah kos bermusim, ya. Contohnya cukai. Cukai kita tak bayar tiap-tiap bulan, ya. So contohnya bulan April baru kita bayar. So nak tahu berapakah belanja cukai kilang. Cukai kilang adalah merupakan kos overhead kilang sebab dia melibatkan cukai perkilangan, cukai harta contohnya. So nak tahu amount dia lambat. So kita nak kira cepat. Jadi kita kena estimate, ya. So, jadi cukai ini tidak dilibatkan setiap period, menjadikan kos benar berbeza antara bulan ke bulan. Jadi, kalau kita kira kos benar, bulan yang kita bayar cukai tu, tinggilah kos produk kita. Tak bolehlah macam tu. Ya, tak adil untuk customer kita. Ya, dan tak accurate pun untuk kita kira keberuntungan produk. Ya. Kos hawa dingin contohnya, ya, akan meningkat dalam musim panas. So, kalau kebetulan kita produce dalam musim panas, ya, maka kita dapati bahawa kos produk kita akan jadi mahal sebab kita terpaksa activate air conditioning, ya. Sebaliknya pula dalam musim sejuk. Jadi dalam musim sejuk kalau kita produce produk-produk kita tu seolah-olah cheaper. Tak boleh lah. Macam mana kita nak kira nilai inventory kita? Takkanlah ni produk yang kita hasilkan ketika musim sejuk, so murah sikit boleh jual murah. Tak boleh lah macam tu kan. So pengguna akan tunggu masa musim panas dia tak nak beli sebab kos mahal, maka harga mahal. So nampak tu, ya. So it's just not right lah, ya. Maka dengan itu kita tidak menggunakan overhead sebenar untuk mengira kos produk. So jika overhead terlalu tinggi dan perubahan antara bulan adalah terlalu ketara, alokasi kos kepada produk akan turut berbeza-beza. So bila kos berbeza-beza, ya, menjadikan analisis keberuntungan itu juga tidak accurate. Dan kalaulah kos yang berbeza-beza ini kita nak gunakan sebagai asas perletakan harga, so apa akan jadi kepada harga? Ya, so harga berbeza-beza juga. Susah kita nak explain kepada pelanggan. Ya, kenapa harga berbeza-beza? Then when they seek further, then they know, ya, macam saya katakan tadi, kalau musim sejuk murah, so dia akan tunggulah, ya, dia pula akan pile up, ya, dia punya material ataupun barang siap, ya, yang dia nak,
Ya, simpan, tunggu musim sejuk. So macam itulah, ya. Okey, bab pokoknya you faham, ya. Kenapa kita tidak boleh menggunakan overhead sebenar dalam mengira kos produk. Jadi kalau kita tidak boleh guna overhead sebenar dalam mengira kos produk, kita nak kira overhead apa? Kita akan guna overhead kilang yang berasaskan kepada pratentu. Ya, nanti itu dinamakan sebagai overhead yang diaplikasikan kepada produk, bukan overhead sebenar. Ya, but it's an applied overhead. Ya, manufacturing overhead. Alright. Okay. So, ni contohlah cara kita nak mengira kadar overhead pratentu ataupun predetermined overhead rate. Okey, untuk mengatasi masalah yang kita katakan tadi, masalah ini itu masalah untuk mendapatkan overhead sebenar. Ya, untuk mengira kos produk. Jadi, kita akan guna kadar overhead perkilangan pratentu untuk charge kos overhead perkilangan kepada produk. Okey, pengiraan kadar overhead pratentu, kita kena pastikan apakah asas-asas yang kita akan gunakan. Ya, mesti kena ada asas. So, contoh yang digunakan di sini adalah asas jam buruh langsung. So, kalau asas jam buruh langsung, katakan maka kadar overhead perkilangan pratentu yang kita dapat tu adalah berasaskan kepada sejam buruh langsung. Bukan seunit apple, bukan seunit ataupun sekotak apple, sekotak nenas, tidaklah, tapi sejam buruh langsung. Maknanya jumlah jam buruh langsung yang telah kita gunakan untuk menghasilkan jus apple tadi. Ya, jumlah jam buruh langsung, ingat contoh yang saya bagi tadi, 3,000 jam buruh langsung untuk jus apple, 3,000 jam buruh langsung untuk jus orange, ya, dan juga 4,000 jam buruh langsung, ya, untuk jus nanas. Macam itulah. Ya, jadi kita dapat total 10,000 jam buruh langsung, tu andaian. Ya. So kita akan dapat kadar overhead bukan seunit produk siap, tetapi sejam buruh langsung, bergantung pada apa asas yang kita gunakan. So pengiraan formula kita ialah jangkaan jumlah overhead perkilangan sepanjang tahun, dan kita akan bahagikan dengan jangkaan jumlah jam buruh langsung, ya, sepanjang tahun. Ya. So, semua adalah merupakan jangkaan. Sebab kita pratentu, kita tak tahu lagi berapa sebenarnya. Jadi, dia jangkaan lah, tapi jangkaan terhadap jumlah. So, jangkaan jumlah cost overhead kilang sepanjang tahun bahagikan dengan jangkaan aktiviti yang kita kumpul, ya, untuk sepanjang tahun. So, kalau aktiviti itu diukur berdasarkan pada jam buruh langsung, maka kita akan bahagikan dengan jangkaan jumlah, ya, jam buruh langsung sepanjang tahun. So, kita akan dapat kadar. Okay, so kita tengok figure pula. Okay, ya. Pengiraan, ya. Kita nak apply, ya, menggunakan kadar overhead pratentu, ya, dan kita akan charge kepada produk. In English is known as predetermined overhead rate, ya, ataupun in short saya selalu panggil POHR. Okey. Okey, ada yang panggil POR, ikutlah, ya. Okey. So overhead kilang tadi akan diaplikasikan, ya, kepada inventory kita lah. So kalau produk kita dah siap, barang siap lah. Kalau belum siap, maknanya kerja dalam proses. Okey. Ini formula kita, jam buruh langsung. Ya, jam buruh langsung itu take note, jam buruh langsung sebenar. So, bila kita apply, kita akan tunggu bulan Januari. Januari kita dah laksanakan pengeluaran. Di hujung period Januari, kita dah boleh kira, ya, anggaran cost overhead yang dilibatkan. Sebab jam buruh langsung, nama pun buruh langsung. Ya, oleh kerana jam buruh langsung, ia adalah buruh langsung, maka jam buruh langsung tu kita boleh capture the actual, ya, yang sebenar. By end of Januari kita dah tahu dah berapakah jam buruh langsung sebenar yang telah dilibatkan. Okey. So darab saja dengan kadar overhead, ya, perkilangan pratentu. Ya, kita darab saja dengan kadar overhead perkilangan pratentu yang kita dah kira tadi. So dia kata kat sini, using a predetermined manufacturing overhead rate based on direct labor hours, we can then compute the assignment of overhead to work in process inventory. So, kita dah boleh kira lah berapakah cost overhead kilang yang kita akan charge kepada inventory kerja dalam proses. Jadi, overhead kilang yang kita charge ke dalam akaun KDP ni, kita akan debitkan
work in process, ya, inventory account. So debit kan maknanya kita akan transfer lah, ya, cost overhead kilang ni ke dalam account KDP, kerja dalam proses. So dalam account kerja dalam proses kita akan ada bahan langsung sebenar, buruh langsung sebenar. Tapi bila sampai kepada overhead, bukan overhead sebenar. Kita akan guna overhead yang diaplikasi. So overhead yang diaplikasi ialah kadar overhead darab dengan overhead sebenar. Itu adalah overhead kilang diaplikasi. Okay. Okay. Figures. Kita ada angka. Di hujung tahun lalu, syarikat telah menjangkakan tahap aktiviti bagi tahun ini berjumlah 25,000 jam buruh langsung. So ni anggaran lah jumlah aktiviti yang dijangkakan akan terlibat sepanjang tahun. Dan jumlah kos overhead pula dijangkakan akan terlibat sebanyak 187,500. So kita dah ada data kos, kita juga dah ada data berkaitan dengan asas pengagihan. Dalam kes ni asas pengagihan adalah jam buruh langsung. Okay. So kita akan aplikasi formula yang kita buat tadi, jangkaan, ya, jumlah overhead perkilangan sepanjang tahun dibahagikan dengan jangkaan jumlah jam buruh langsung sepanjang tahun. Itu akan memberikan kita POHR lah, ya, kadar overhead perkilangan pratentu tapi sejam buruh langsung, kerana asas yang kita gunakan adalah jam buruh langsung. Okay. So kalaulah, ya, kos, ya, kos, ya, overhead yang dijangkakan sepanjang tahun ialah 187,000 dan asas pengagihan, ya, yakni jam buruh langsung yang kita anggarkan sepanjang tahun adalah 25,700, maka kita akan dapat, ya, kadar sejam buruh langsung sebanyak RM7.50. So macam mana caranya kita nak mengaplikasikan RM7.50 ni? Ya. So kalau kita tengok contoh. Okey. Ini andaian kita jika, ya, bukan andaian lah, ya, andaian untuk tujuan explanation, tapi hakikatnya ini adalah merupakan data sebenar lah, ya. So jika jumlah 2,000 jam buruh langsung, ya, saya guna short JBL, digunakan dalam bulan September, maknanya ini adalah data aktiviti sebenar, ya. So aktiviti sebenar, contoh ni diukur menggunakan JBL, jam buruh langsung. Amount dia adalah 2,000. So berapakah jumlah overhead yang diaplikasikan? Ya, so kita akan apply using POHR. Okay. Alright, so kita ada 2,000 jam buruh langsung, ini adalah aktiviti sebenar, darab dengan kadar overhead pratentu. Ya, so kita dapat 15,000. So 15,000 ni bukanlah jumlah overhead kilang sebenar, tetapi ini adalah merupakan jumlah overhead kilang aplikasi. Applied manufacturing overhead. Okay, so this is predetermined overhead rate. This is actual, yeah, activity measured by direct labor hours. Okay. Boleh? Okay. So bila kadar pratentu diguna, ya, perbezaan antara jumlah, ya, overhead sebenar dan aplikasi adalah dijangkakan. So of course by the end of the year kita dapati bahawa barulah kita akan campurkan semua jumlah-jumlah, ya, cost overhead sebenar sepanjang tahun. Itu pun by 31st December tak sempat lagi. That's why, ya, biasanya kita akan submit, ya, financial report kita, external report kita lambat, ya, sebab kita terpaksa kumpul dulu data-data sebenar, sebab external reporting must be based on actual, but then this is costing and management accounting, ya. So we have, ya, to do what you call estimation, ya, di sepanjang tahun, sebab kita nak buat rancangan, ya, kita nak control in certain ways, and of course kita nak buat decision making. So if you want to wait for actual, then, yeah, many decisions cannot be made. Okay, so jadi terpaksa. So of course, ya, bila satu kita guna applied, dalam applied ni ada predetermined overhead rate, maknanya kita dah tentukan lebih awal. Then, ya, by the end of the year barulah kita nak kumpul jumlah cost overhead sebenar. Then highly likely there will be
a different figure, ya. Maknanya there'll be a variance lah between, ya, actual overhead and applied overhead. So what do we do about it? Yeah? So at the end of the year, kita kena buat adjustments. Okay? So amount yang terlebih atau terkurang aplikasi ataupun juga dikenali sebagai terlebih serap ataupun terkurang serap, ya, bagi setiap bulan ini, sebab setiap maknanya kita apply every month. Ya, kita apply contohnya yang kita buat tadi, ya, 2000 jam buruh langsung darab dengan RM7.50 ni, ini adalah katakan untuk bulan September. Bulan Oktober pun kita akan buat juga. Tapi bulan Oktober kita kena darab dengan aktiviti sebenar Oktober. Bulan Disember kita akan buat juga. Ya, bulan November kita akan buat juga. Ya, dapatkan aktiviti sebenar. So every month kita akan buat using 750 as our rate. And remember, 750 ni is a predetermined overhead rate. Ya, so walaupun aktivitinya memang dah sebenar, tapi the rate is not. So obviously there'll be a difference in figures. Ya, okay. So perbezaan terlebih dan terkurang serap ni akan kita selaraskan di hujung period perakaunan, ya. So kadar overhead dikemas kini setiap tahun. Kadar overhead ni, this 750 is only applicable for that year. Yeah, the coming year, yeah, you've got to recalculate, yeah, your POHR, predetermined manufacturing overhead rate. Yeah, okay. Sebab takkanlah kita nak guna kadar tahun lalu untuk tahun ini, ya, tak boleh lah. Ya, kita kena tengok, ya, mungkin jam buruh langsung dah berubah, mungkin ada kos-kos overhead yang meningkat, contohnya sewa, ya, meningkat dan sebagainya. So kita kena adjust balik. Alright. Okay. So overhead terlebih ataupun terkurang serap, perbandingan overhead sebenar dengan overhead yang diserap. So kita akan dapatlah sama ada terlebih ataupun terkurang serap. Nak dapat terlebih ialah amount yang kita serap ataupun amount yang kita apply itu tadi lebih daripada cost overhead perkilangan sebenar. Okay. Kalau terkurang serap pula, amount overhead kilang yang kita serap itu tadi, yang kita aplikasi itu tadi, kurang daripada overhead kilang sebenar. Okay. Contoh ni ringkas saja. Kita akan zoom in nanti in detail bila kita buat kuliah 7 nanti, ya, perakaunan untuk tempahan kerja. Okey. Overhead terlebih atau terkurang serap. So kita tengok kat sini. Katakanlah, ya, kita ada perbezaan, ya, sebanyak 3,100, ya, terlebih ataupun terkurang serap. So kita akan allocate lah, ya, kepada kerja dalam proses, ya. Ini, ya, kita akan allocate kepada barang siap dan juga kos barang dijual, ya, ataupun, ya, kita boleh tutup terus, ya, 3,100 ni kepada akaun kos barang dijual. So tutup ni cara dia macam mana? So kalaulah maknanya kita terkurang, kita kena tambah maknanya kita, yang kita apply tu terkurang, kita kena tambah. So kita kena debit lah KBDJ. Okay. Kalau yang kita apply tu dah terlebih, kita kena kurangkan, ya. Macam mana nak kurangkan kos barang dijual? Hukum debit kredit mengatakan bahawa kalau akaun belanja meningkat, kita debit, menurun, kita kredit. So kalau untuk mengurangkan akaun KBDJ, maka kita akan kredit KBDJ. Sebab apa? Sebab yang aplikasinya dah terlebih. Okay. So yang ni nanti kita ceritakan, ya, lagi. Okey, so ini adalah cara kita mengaccountkan overhead kilang yang terlebih ataupun terkurang serap. So kita ada dua alternatif. Satu adalah jika ianya yang terlebih, amount terlebih terkurang serap itu dianggap tidak material. So kalau dianggap tidak material ni, maknanya amount tersebut tidak akan menjejaskan angka untung, ya, secara signifikan ataupun secara mendadak. Ya, so kalau material maknanya amount tu besar, ya, boleh memberi kesan, ya, kepada angka untung, ya, secara mendadak, ya, secara signifikan. Okay. So kita tengok, ya, katakan tidak material, okay, kita akan terus tutup kepada akaun KBDJ. Tapi kalau material, kita akan agihkan, ya, kepada akaun kerja dalam proses, akaun barang siap dan akaun KBDJ. Ya. So contoh, kalaulah katakan terkurang serap. Terkurang serap bermaksud overhead diserap kurang daripada
sebenar. Ya, overhead diserap kurang daripada sebenar. So, bila overhead diserap kurang daripada sebenar, maknanya berlaku terkurang serap. Ya, jadi kita dah terkurang, kita kena tingkatkan KBDJ dengan mendebitkan KBDJ. Okey. Tapi kalaulah ia material, kita tak boleh ya debit semua kepada KBDJ sebab takut dia memberikan impact yang ketara ya terhadap angka untung. So angka untung akan drop lah tiba-tiba KBDJ ditingkatkan. Ya. So you akan apportion juga ya kepada nilai-nilai inventory akhir yang tinggal. So mungkin kita ada nilai inventory KDP yang tinggal, barang siap yang tinggal, so kita akan apportion, kita akan proratekan kepada ketiga-tiga akaun ini. Okey, kalau terlebih serap bermakna overhead yang diserap ini terlebih ya daripada yang sebenar. Kita dah terlebih charge. So bila kita dah terlebih charge, kita kena turunkan ya jumlah belanja ya kos barang dijual itu tadi. So cara untuk kita turunkan kos barang dijual ialah dengan mengkreditkan akaun barang dijual. So kita kena kreditkan amount yang telah terlebih serap. Ini kalau tidak material. Tetapi kalau material, kita masih akan debitkan kos barang dijual. Kita masih akan kreditkan kos barang dijual sebab kita nak turunkan KBDJ ya. Tetapi kita tidak boleh mengkreditkan keseluruhan amount yang terlebih serap ini tadi. So kita akan proratakan juga sebab kita tidak mahu memberi kesan ya yang ketara terhadap untung. So kalau kita kreditkan kos barang dijual, berarti kos barang dijual menurun dengan signifikan. So bila kos barang dijual menurun dengan signifikan, ya untung akan meningkat dengan signifikan. Jadi mungkin itu akan memberi kesan lah ya kepada cukai dan sebagainya. Okey. Okey, so pelarasan ataupun kaedah hapus kira terlebih dan terkurang serap. So ni tadilah, jika sisihan adalah tidak material, maka diagihkan semuanya ke kos barang dijual. So kita ambil contoh tadi. Ini adalah contoh terkurang serap. So bila terkurang serap, KBDJ perlu ditambah. So kita akan tambah sebanyak 100%. Cara menambah ialah mendebitkan kos barang dijual. Kreditnya akaun apa? Kita akan kreditkan akaun kawalan overhead kilang. This is actually a control account ya, akaun kawalan. Ya, akaun kawalan ini adalah merupakan akaun sementara. Ya, ini kita akan belajar dengan lebih detail lagi seperti yang saya katakan tadi dalam kuliah 7 ya. Perakaunan untuk tempahan kerja. Okay, so for now kita tengok begini sajalah dulu. Right. Okay. Kalau material pula, jika sisihan itu ataupun variance itu adalah material, maka ia diagihkan ya kepada baki akhir kerja dalam proses, baki akhir barang siap dan juga kos barang dijual. So ni kita proratakan. So bila kita proratakan ya, so nilainya kita kena cari dulu nisbah untuk kita proratakan. Ini given ya, data-data ni given dengan andaian baki akhir KDP adalah 30,000. Baki akhir barang siap adalah 32,500. Diandaikan juga baki akhir, jumlah yang terkumpul, kos barang dijual yang terkumpul berdasarkan kepada unit yang dijual adalah 71,500. Maka total ya adalah 134. So kita akan cari nisbah lah. So 30,000 over 134,000 kita dapat 22%. Okay, 32,005 over 134,000 kita dapat 24%. Dan yang kita akan charge kepada KBDJ hanyalah berdasarkan kepada nisbah 71,500 divided by 134,000. Dapatlah 54%. So kalau kita tengok ya pengiraan kita untuk yang terkurang serap tadi sebanyak 3,100 darab dengan 22% dapat 684. So ini saja yang kita akan debitkan ke akaun KDP. Kemudian barang siap ialah 24% darab dengan 3,100 dapat 744. So debit barang siap. Yang kita akan charge ke KBDJ hanyalah 54% sahaja, iaitu 54 ya darab dengan 3,100. Amount dia adalah 1,674. So sedikitlah, kecillah amount yang kita charge kepada kos barang dijual ya, kerana ini adalah merupakan andaian amount 3,100 ni adalah signifikan. Jadi tak boleh kita charge semuanya ke dalam KBDJ. So dalam kes ni kita debit, so dikuatiri
amount KBDJ akan meningkat ya secara mendadak dan memberi kesan kepada angka untung. Dengan itu berakhirlah ya penerangan untuk part pertama ya bahagian pertama ya lecture 4 ataupun kuliah 4. Okey. So nanti kita akan sambunglah untuk bahagian 2 pula ya tajuk yang sama iaitu perakaunan untuk overhead perkilangan. Sekian, terima kasih.